lagu dan isyarat tangan. Ada yang orang buat sekali banyak ilah-ilah Oh, My Tajwid ya kan. Ada mungkin namanya kalau dalam Malaysia ni nama dia kita panggil ketuk-ketuk tu. Apa dah? Al-Baghdadi, Al-Baghdadi kan. Ataupun ada buku-buku yang lain lah, nama At-Tilawah ada kan, macam-macam cara asas Al-Quran. Tapi maknanya ada tahap Quran itu seperti mana kita mula baca ABC dulu, nak tahu benda tu. Bila kita dah tahu benda tu, dia akan naik pula. Quran ni bila sampai tahap dia boleh kuasai dan nak jadi mahir pula. Dan mahir tu ada level pula. Level yang lebih tinggi iaitu bila kita kata dia mahir tu bukan sekadar biasa-biasa, dia luar biasa. Kan? Maknanya luar biasa tu sehingga dia boleh meyakinkan diri dia untuk duduk nama istilahnya dalam majlis-majlis seumpama dengan yang disebut sebagai tadarus. Tadarus Al-Quran. Saya terima ada orang komen juga, 50 orang lebih juga komen. Tapi bukan saja Facebook, tapi Imam Besar Masjid Putra. 5 hari yang lepas, dia tulis dalam wall dia kata, malam ni tadarus 8 orang je. Di manakah ratusan ribu orang Putrajaya? Kan? Itu dekat Masjid Putra yang nampak memang kosong lah kalau 8 orang tu. Tapi kalau tuan-tuan saya tengok juga Facebook rakan-rakan di surau-surau yang lain, kata-kata itulah orang yang duduk nak tunggu selepas tarawih bertadarus. Walaupun hari ini program tadarus ni disusun dengan macam-macam keadaan lah situasinya. Mungkin ada yang buat Sabtu Ahad pagi, ada yang buat, kata orang tu dia buat satu program terus, kumpul ramai-ramai macam Quran Hour dia panggil kan. Sama ada di pekat kementerian, dekat surau pun sendiri. Dan ada juga yang agak menyedihkan, bukan agak menyedihkan, saya kira memang menyedihkan. Sampai malam ketiga offer nak buat tadarus, tak ada orang nak join. Akhirnya tinggallah imam seorang-seorang ataupun bilal seorang-seorang. Nama ni kalau dia baca sendiri tak nama tadarus tuan-tuan. Namanya baca Quran biasa aja. Ya? Ramainya lepas tarawih balik semuanya tidur terus agaknya. Agaknya lah tidur terus. Tak apalah kalau tak bertadarus, tapi setidak-tidaknya kita sebagai seorang Muslim dulu kan. Tambah kalau ada level iman dan takwa tu lebih besar lagi lah kan. Bila kita gula seorang Muslim, kalaulah bangsa atau agama-agama lain mereka memiliki kitab mereka sendiri dan beramal dengan cara mereka lah. Tapi sebagai orang Muslim, kita ada Al-Quran yang dibekalkan. Suatu kelebihan bukan sekadar kita ni, ada kata ulama lah, saya tak pasti tu hadis ke apa ke, pandang pun dapat pahala. Pandang pun dapat pahala. Sebab kita tahu Quran ni bukan benda yang biasa-biasa. Dia luar biasa. Dia mukjizat. Cuma persoalannya bila dia diberi tajuk ni, saya terfikir bila cerita tentang tadarus menyemai Al-Quran dalam diri sanubari, saya masih merasakan pada pandangan mata kasar saya lah kan, ramai lagi umat Islam tidak bersama dengan Al-Quran dalam kehidupan sehariannya. Ya Ustaz, saya baca Quran Ustaz, confirm hari-hari bila Fatihah dalam semayang, itu confirm lah. Tapi kalau dia tak semayang, macam mana? Confirm tak baca Quran. Kan? Kita cuba nak bincang pada petang ini, tengah hari ini tuan-tuan, bila tajuk ni menyemai Al-Quran dalam diri, saya yakin, saya percaya di kalangan tuan-tuan di depan ni, setidak-tidaknya ada minat, sekalipun mungkin ada yang dalam minat tu ada yang tak kerti baca langsung. Maknanya pertama minatnya kerana nak mendengar nasihat-nasihat agama. Mudah-mudahan hari-hari mendatang kita boleh terus memahami agama ini antara perbincangan yang kita buat pada tengah hari ini berkaitan dengan Al-Quran. Kalau kita nak muhasabah tuan-tuan, balik kita back to the future, atau jauh sangatlah tu kan. Balik kita pada Ramadan tahun lepas. Kita bukan nak cerita soal khatam Quran bulan Ramadan tu. Tapi cantik sebenarnya kan. Kalau kita duk bayar cantik. Kenapa Quran tu turun 30 juzuk tak 10 juzuk kan? Dibagikan juzuk tu. Walaupun Quran tu turun secara berperingkat, tapi ada ulama yang menyusun sehingga meletakkan 30 juzuk. Menggambarkan seolah-olah bila sebut Al-Quran ni turun pada bulan Ramadan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami turunkan Quran ni pada bulan yang barakah, syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas. Bulan Ramadan ini
diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk kepada manusia, menggambarkan bahawa bila Allah atur sebulan itu 30 hari, bangkali mungkin ada 29 jugalah, tapi tak jauh beza sangat, bukannya 25 sebulan kan. Lepas tu disusun pula Quran ni 30 juzuk. Seolah-olah dia nak galakkan, nak bagi gambaran kepada umat Islam ini, bacalah Al-Quran tiap-tiap hari, bukan bulan Ramadannya, hari-hari. Sebab kita akan jumpa bulan Islam 29, 30, tak jumpa 28. Kalau ada 28 dah bulan Masihi, itu pun 4 tahun sekali, tahun lompat katakan. Tapi bulan Masihi ada 31. Bulan Islam tak ada 31. Menggambarkan begitulah, menunjukkan bahawa kalau ada 12 bulan, kalau dirutinkan satu hari, dia menjadi amalan harian baca satu juzuk, setahun berapa kali kita khatam. Itulah gambarannya. Itu tahap khatam setiap bulan tu ke level tinggi sikit lah kan. Saya sendiri pun tak mampu untuk khatam sebulan. Sebulan 30. Ada kawan kita, satu hari khatam tuan-tuan. Itu hebat. Satu hari boleh khatam. Start pada subuh, sampai subuh esoknya ataupun 3-4 pagi. Bila mana dia khatam tu? Kadang-kadang itulah sekali semua hidup. Ketika majlis perijazahan dia. Khatam tu bukan baca tengok tu kan. Baca tak tengok. Dia dah hafal 30 juz, dia baca dengan guru dia pun sanggup berkorban. Baca tanpa salah. Salah 2-3 kali sangkut dalam hafalan dia tu, baru boleh dapat ijazah. Kalau sangkut, ulanglah balik. Subhanallah. Itu yang memang betul-betul mujahadah. Tapi kalau macam saya ni yang dah bekerja, masuk pukul 8 sampai pukul 5, takkan menghadap Quran tuan-tuan kan? Tak boleh jadi. Hari ni pun datang satu soalan. Kami nak tadarus dekat Quran, dekat pejabat. Bos besar bagi, bos tengah-tengah pula tak bagi, dia kata. Mengganggu waktu kerja. Saya kata tu, tak. Tembak hidup-hidup je bos macam tu. Bos tu kafir ke Muslim? Muslim. Kenapa tak boleh nak faham? Dah lama, sejak 1985 lagi. Ada satu program namanya Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam. Kan? Lepas tu kita tahulah, masa yang dibuat, yang digunakan tu bukannya masa mengganggu waktu kerja. Banyak lagi waktu kerja yang kita guna masa-masa tersebut dengan hal-hal yang kadang-kadang tak sepatutnya juga. Kan? Keluar pergi mengetes sepatutnya pukul 8, balik 9, masuk kerja ini pukul 9, okey lah kan. Pukul 8, tapi pukul 9.30 dia dah baru balik pejabat. Contoh, tu makan tengah hari pula yang lajak. Contohlah, nak cerita banyak terbuang. Tapi kenapa situasi sebenarnya mungkin ambil masa 1 jam sehari, khususnya di bulan Ramadan. Kan? Takkanlah tak ada keluar. Saya duduk di JPM pun tuan-tuan, dapat kelonggaran. Pukul 12 sampai pukul 1, baca Quran. Siapa yang berhajat? Alhamdulillah adalah 30 orang. Di hari pertama je, sekarang dah tinggal 15 orang. Tak tahulah kenapa kan. Tapi nak ceritanya, bila cerita tentang tadarus Al-Quran, dia bermula daripada kita sendiri. Pada asasnya untuk kita boleh baca Quran. Bila boleh baca Quran, barulah kita rasa semangat sikit nak duduk dalam kelompok-kelompok orang ramai-ramai berhimpun ni. Kalau tak boleh baca Quran, dia akan rasa sama sekali dia malu lah. Kemudian memang tak nak lah, dia kata aku ni tak baca Quran ni. Alah. Kalau paling parah lagi dia kata, buat apa duduk macam ni, buat aku buat benda lain. Ya? Baik aku buat balik rumah tengok TV ke apa. Ataupun dia kata aku ni kalau tadarus ataupun baca Quran sendiri-sendiri ya, duduk berjemaah ni tak. Sebab kalau kelebihan pada tadarus ni tuan-tuan, sekalipun kita ni kadang-kadang baca dalam keadaan yang mungkin tak laju. Bila kalau kita orang baca Quran dengan mahir ni, barangkali boleh dapat satu juzuk tu yang keadaan biasa lah bacaan laju dia. Sekitar 25 ke 30 minit lah. Tapi kalau orang agak lambat sikit mungkin 45 minit. Ataupun yang laju lagi, orang macam khusus orang mengulang hafazan Al-Quran, mungkin sekitar 20 minit, 15 minit boleh. Ada tarawih baru viral baru ni dekat apa? Dekat Indonesia juga. Indonesia ni kan dia pelik kan. Dulu tarawih 23 7 minit tak? Ni dia kata tarawih dia pula 30 juzuk satu malam. Saya duk congak-congak juga, boleh dengar berita tu kan. 30 juzuk satu malam, kalau kira baca laju macam mana tu kan. Tolak selawat lah kalau tak ada apa semua. Rupanya ada grup satu juzuk. Satu grup mungkin budak-budak yang umur 7 tahun. Satu grup ada 3 juzuk tarawih dia. Satu grup ada 5 juzuk. Dan yang paling banyak satu grup 15 juzuk. Itu logik. Daripada start isyak sampailah mungkin sejam lagi nak subuh. Tarawih tuan ramai. 15 juzuk. Macam kat Malaysia tak boleh buat lagi. Kalau buat kat Malaysia tobat, imam tinggal seorang je lah kan. Maknanya boleh buat khatam setiap malam. Itu dalam keadaan tarawih. Tapi dalam duduk, dalam berkumpulan yang ada namanya tadarus, kita dapat apa? Kita baca, orang dengar.
Orang baca, kita dengar. Mana yang salah, ditegur. Hari ni guru Quran sendiri pun dalam baca 30 juzuk yang mungkin barangkali dia mengajar pun banyak lagi yang confused, tuan-tuan. Kita sebutan lidah kita ni berbeza-beza. Tambah pula kita lidah orang Melayu, orang Jawa lain, India lain, Cina lain kan. Kadang-kadang bila tengok soalan tiap-tiap tahun itulah soalan dia boleh jumpa yang pelik-pelik. Kan, contohnya kalau sebut bacaan Ishmam, Raum yang ada muncung-muncung tu kan. Lepas tu kalau tengok baris pun dah pelik dah. Baris yang man alif ni tak ada baris ni. Ustaz pun beritahulah, tengok huruf yang ketiga. Kan, huruf yang ketiga, kalau huruf yang ketiga tu bagi atas, bagi bawah, bacalah dia bagi bawah alif tu. Sudah di confuse pula. Lepas tu alhamdulillah nak baca macam mana? Alhamdulillah dia kata. Dia hanya nak explain pula lagi. Ini perkataan disebut dalam bahasa Arab, perkataan kita kata fi'il, perbuatan saja yang sedemikian. Adapun dipanggil sebagai isim tak. Alhamdulillah tu isim, segala puji bagi Allah, dia kena bagi atas. Atau kita kata alif lam lah. Maknanya mesti bagi atas. Panjang pula perbahasannya kalau cerita tentang Quran ni, mengenai tajwidnya. Kan? Itu tak kira lagi kalau pergi asas kita tengok perbezaan antara beberapa huruf. Saya selalu buat soalan pada mana-mana ceramah saya kalau cerita Quran. Balik study sendiri. Cuba cari kan. Kalau tak pernah dapat soalan ni, kadang-kadang dia lupa dah kan. Tapi kalau biasanya kalau dia dapat, dah tahu tu alhamdulillah. Cuba kita baca suratul Fatihah daripada alif, bismillah tu, B tu, sampai nun yang terakhir, waladhdallin tu. Tuan-tuan cuba kira. Huruf hijaiyah ni, orang kata 29, orang kata 20, tak kisahlah. Kan? Kalau baca daripada bermula dengan B tu sampai kepada nun tu, bismillah tu basin kan. Nun tu, dhalin tu, ada huruf hijaiyah ni 29 ke 30. Ada 7 huruf yang tak ada dalam suratul Fatihah. 7 huruf. Balik buat kaji, buka suratul Fatihah. Ustaz, saya tak pernah tengok Fatihah ni betul-betul Ustaz. Sebab Fatihah dah lama dah hafal sejak umur 5 tahun lagi. Kita bukan tengok surah Fatihah ni. Baca ramai-ramai tu dah terus hafal dia. Ya ke ada 7 huruf yang tak ada dalam surah Fatihah ni? Ada. Tu tak payahlah beritahu kat Japan sebab masa singkat. Kita nak bincang tajuk kita ni. Balik study. Kalau rasa confused lagi, cari ustaz mana lagi. Maknanya kena cari guru lagi kita tu. Sebab ada dalam surat, dalam bacaan kita, huruf-hurufnya kita terbaca huruf itu ketika dalam membaca suratul Fatihah. Baik. Baliklah kita kepada cerita menyemai Al-Quran dalam diri sanubari. Kenapa kita perlu semai Quran dalam diri kita, tuan-tuan, perempuan? Kenapa perlu? Kan? Kerana Quran ni pertama memang tak nafikan, semua tahu dia mukjizat. Kegunaan dalam kehidupan manusia ni kita kata menyeluruh. Menyeluruh. Bahkan disebut akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Bila disebut tentang akhlak, tuan-tuan, dia nak melahirkan sesuatu yang disebut sebagai seorang Muslim mukmin yang dia hidupnya berjaya, matinya berjaya, akhiratnya berjaya. Quran ni, tuan-tuan, dia berjaya dunia, insya-Allah. Tak pernah dengar lagi golongan yang kalau hari ni orang kerja semua fikir pasal kerja, nak kerja tetap tak. Bah kalau kena kerja penjawat awam macam kita ni kan, wah seronoklah. Nampak PKP tak? PKP ni, kan tahulah, penjawat awam lah paling selesa sikit. Dan saya terjumpa dengan kawan saya, rupanya penjawat awam juga yang sesak juga PKP ni. Ingatkanlah kerja tetap tak sesak juga. Apa dia? Kawan saya cerita dia kerja buat apa ni? Buat pembiayaan peribadi ni, kan. Dia tanya macam mana ni? Dia kata makin ramai bila moratorium itu tak dibagi, makin ramai pula apply. Ingat kan moratorium sebab apa? Gaji dah makin tinggi, dia apply. Bank tak kisahlah dia. Makin ramai pula, dia boleh pula ramai pula buat overlap katanya. Mungkin salah seorang ada kat sini kot. Tak adalah kan. Tapi maksud dia ramai pula buat penjawat awam. Padahal penjawat awam dah selesa dah, tak apa. Tapi itulah sebab kadang-kadang orang kita ni tak kerti nak bersyukur. Kan? Dalam ramai-ramai menjawab awam tu, ramai juga yang tak kerti nak jaga disiplin. Ramai juga yang kena buang. Kan? Tapi saya tak jumpa lagi komen-komen. Ada ustaz yang susah. Ustaz yang mana mungkin anak ramai, tak ada kerja tetap apa semua. Kadang-kadang terpaksa juga bercerita-cerita. Dia tak minta pun dia bercerita. Aku anak ramai tak dapat makan. Ada. Tapi bila saya tengok background tu, saya tak jumpa lagi ustaz yang memang jurusan. Ataupun dia kata memang hidup dia itu mengajar Quran. Mengajar Quran susah. Saya tak jumpa lagi dalam PKP. Tak terjumpa lagi lah. Kalau tuan-tuan jumpa, wallahualam. Background dia memang background Quran. Dan saya ada cerita di kampung saya satu ketika seorang makcik tu, ramai dah nak murid dia. Saya tak mengaji dengan dia, kan. Tapi saya mengaji dengan ayah sendiri.
Dia boleh pergi haji dengan kerana mengajar Quran. Bukan sebab orang bayar yuran kat dia, tapi dia mengaji hari-hari tak tinggal. Apa yang disebut bila mengaji ni hati dia bersih, jiwa dia bersih. Taqarrub kepada Allahnya, dekat dengan Allah tu lebih. Lalu datanglah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Rezeki yang tidak disangka-sangka dengan berkat Al-Quran. Tu soal hidup, tuan-tuan. Soal mati lagilah pula. Baru ni ada sahabat saya viral, Ustaz Zakaria. Dia turun dalam kubur, dia viral cerita tentang Quran. Kan? Dan ada pula bukan soal orang yang beramal, tuan-tuan. Bahkan siapa yang membaca suratul Muluk, alhamdulillah, lately ni dalam setahun dua dia nampak dah di masjid di surau lepas isyak dia tunggu kan baca suratul Muluk. Walaupun ada yang bunyi dia macam-macam bunyilah, dah baca beramai itu kita dapat kesan juga. Kata orang tu kalau dengar tu menanah juga telingalah. Tak apalah, dia nak jugalah duduk, tak ada masalah. Tapi ada juga yang cabut. Barang siapa yang baca surah Al-Mulk, dia akan dijamin keselamatannya dalam kubur Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jamin dia, tak datang amalan-amalan lain pergi, tapi Quran datang sebagai protection. Itu soal akidah, yakin ke tak yakin. Tapi ada hadisnya. Bahkan kalau soal dunia ni, tuan-tuan, soal dunia ni, kalau kita cerita kelebihan Quran, yalah tuan-tuan kalau baca hari-hari okeylah. Tapi ada surah yang sebut, siapa yang beramal dengan surah ini, dia akan dipermudahkan urusannya. Kesusahannya akan dihilangkan. Surah apa, tuan-tuan? Surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah, hadis Nabi tu. Siapa yang duk baca surah Al-Waqi'ah beramal setiap malam. Itu sebabnya antara amalan muar rezeki ada 3. Bukannya kita kata, ada orang viral baru ni, seorang tuan guru beritahu kan. Tak apa, saya ulang balik semula je lah. Biasa kita buat orang nak rezeki murah, salat duha, okey lah. Tapi kalau baca hadis-hadis tentang solat duha ni tak ada pun sebut rezeki murah. Cuma dipermudahkan urusannya pada hari itu. Saya tengok je. Dan pahala pergi umrah pun dapat dengan solat duha ni. Okey, tak apa. Tak apalah. Okeylah, murah. Mungkin murah rezeki lah kot orang beramal. Itu satu. Kalau rasa masih lagi sempit, susah lagi, iaitu yang kedua kena buat, iaitu apa dia? Baca suratul Waqi'ah. Allah akan mudahkan urusan kehidupannya, kesusahannya dari hutang. Ada orang guna disebut ayat ni ayat orang masalah hutang boleh amal surah ni, surah Al-Waqi'ah. Dan yang ketiga, amalannya jangan berhenti bersedekah setiap hari. Tak banyak tak apa, tiap-tiap hari mesti buat. Tuan-tuan sebelum pergi sembahyang subuh, buka handphone, ada app hari ni, semua ada app belaka. App apa? App bank-bank ni kan, Maybank to you ada, share beli, klik ada, buka aja. Nah, transfer. Biar apa sekalipun baki dalam tu RM50, bagi je 50 sen. Nah, jangan pula baki RM50, dia pergi tekan nak bagi RM50, nak bagi 50 sen tertekan sama juga macam RM50, akhirnya habis duit dalam bank kan. Tapi jangan bimbanglah, ada. Itu 3 amalan. Kalau rasa kurang lagi, buat yang 3-3 tu insya-Allah. Tapi kalau tak kata tak dapat nak buat 3-3 tu, tak apalah, buat salah satu. Tapi kalau mereka kata nak sesuatu yang kata-kata kehidupan, dalam soal kehidupan ni, ya, apa yang kita lalui ni. Bukan saya nak kata, ya ramailah. Kata kalau kita tengok hari ni orang hidup macam-macam lah kan. Saya pun bukannya pangkat besar, tuan-tuan, kan, gaji biasa aja. Tapi bila Allah bagi rezeki ni, tuan-tuan, kita pun tak sangka-sangka kan antaranya. Kalau bukan nak kata saya bagus tak, tapi cukuplah saya buat masa sekarang ni kan. Tapi kalau Allah nak bagi tu terpulang. Kita dah ada, isteri pun bekerja lah, rumah ada, siap orang, saya pun ada rumah, saya ada kereta, isteri ada kereta, kan. Anak pun 7 orang. Okeylah kan, alhamdulillah. Boleh uruskan anak di Putrajaya 7 orang, tuan-tuan. Belajar masuk taska, masuk sekolah. Taska 3 orang. Macam mana, tuan-tuan? Taska hari ni berapa ratus kan, contoh nak ceritanya. Gaji saya grade 44 ni, tuan-tuan boleh kira sendirilah dengan tolak rumah, tolak kereta. Nah kan, boleh kira sih, boleh congak je tu ya gambaran. Oh, gaji 44 ni sekian-sekian. Kan. Kan anak 7 orang, boleh congak je. Tapi alhamdulillah setakat ni bolehlah hidup lagi, tak adalah pergi merempat. Nak cerita sebab alhamdulillah saya yakin kerana berkat 3 amalan tu yang paling kita yakin, iaitu Al-Quran ada di sana sebagai penjaminan. Jaminan hidup dunia, dikubur saya dah cerita, di akhirat. Iqra'ul Quran, bacalah kamu Quran di dunia ni. Ya'ti yaumal qiyamah. Nabi sebut, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka akan sesungguhnya dia datang pada hari kiamat, syafi'an, memberi syafaat li ashabih. Kalau kita nak dapat syafaat Nabi, tuan-tuan, selawat tu selawat, tapi Nabi datang bersama dengan Quran. Nabi kita, Nabi Muhammad ni ada Quran, dia Nabi ketua kepada nabi-nabi yang lain akan pergi masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takkan nak duduk di akhirat lama-lama, tuan-tuan. Akhirat tu selalu dibahaskan, diceritakan sehari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia.
Takkan kita nak lama di akhirat. Lepas tu nak pergi ke syurga tu. Sebelum syurga adanya titian sirat. Bawahnya ada api neraka. Di titian sirat tu ada pohon pokok yang berduri. Nama dia pokok Sa'dan. Ada yang sepantas. Takkan Nabi kita lalu macam tu. Nabi kita confirm dah. Mudah bagi sepantas halilintar masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun kita pasti lalu hari akhirat, tapi kita tak merasai kepayahan kerana ada syafaat daripada Al-Quran, yang Quran itu adalah dibawa oleh Nabi kita. Kalau kita baca Quran, ada telaga, dia nampak telaga Kautsar, kesusahan di akhirat, kehausan di akhirat akan hilang kerana kita minum telaga Kautsar. Lepas tu barulah kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak maulah lambat tertangguh. Apalagi tertangguhnya kerana masuk dalam neraka walaupun sedetik. Na'udzubillah. Ini barakah Al-Quran yang kita nak bila kita cerita tentang kehidupan kita kalau kita sering bersama dengan Al-Quran. Jadi apa yang nak disebut tentang menyemai Al-Quran dalam diri sanubari, saya nak serulah kepada sahabat-sahabat semua, tuan-tuan, puan-puan semua. Andainya kita masih lagi tidak beramal dengan Al-Quran, mulalah, tepuk dada, tanya iman lah tuan-tuan. Tepuk dada. Saya dulu, masa zaman saya sebelum duduk di Jakim, duduk bertegas dekat masjid ni, di Masjid Putra kan. Saya kerja biasa, guru Quran biasa-biasa kan. Bila saya masuk ke masjid ni, saya dah hilang tumpuan, hilang anak murid dah. Masa tu duduk kuartus KLIA. Sanggalah saya duduk di masjid wilayah. Lepas tu pun saya pun masih tak ada anak-anak murid. Ada pun yang datang 2-3 orang. Lepas tu dah habis baca Quran, dah pandai masuk. Lepas tu saya terfikir balik semula kan. Bila saya baca hadis bertemu khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah, yang saya baca tadi, yang hadis Nabi sebutkan sebaik-baik di kalangan kamu orang yang belajar dan mengajar Quran. Saya bukan nak promote saya ni, tapi di sini kita pun ada kelas-kelas. Hikmah PKP ni. Kan? Januari 2020 sebelum PKP lagi sebelum PKP. Saya pun ambil pendekatan, saya kata saya nak skip kuliah-kuliah saya waktu malam ni, kuliah maghrib ni, saya nak bagi sumbangan untuk mengajar Al-Quran. Alhamdulillah saya ada 20 orang anak murid. Dia pada asasnya, dan ada yang dah khatam dah, ada yang dah menghafal Quran dah, ada yang masuk sekolah menengah dah. Setahun lebih ni kan, adalah yang tu dia dah mahir lah kan, dia dah jajah 5 jam 6, tu dia masuk. Azul masuk tahfiz dah. Lepas tu saya datang, Allah Ta'ala, apalah salahnya buka pula kepada golongan dewasa. Alhamdulillah ada 3 grup orang dewasa yang baca, dekat 30 orang. Saya kata inilah saya rasa jariah yang saya nak bawa ketika mati nanti. Amalannya. Sebab kita baca hadis yang bila mati anak Adam akan terputus segala amalan. Saya tak kata, sedekah saya kata tak banyak mana pun. Mati saya tu habislah, siapa nak bagi sedekah untuk saya? Tak ada. Anak kita boleh tahu kan, dia sedekah untuk dia. Mungkin dia sedekah untuk dia je. Kita pun sebagai anak pun nak sedekah untuk ayah. Jarang-jarang lah. Kan? Mungkin kerana ada duit yang ditinggalkan tu, mungkin kita ambil pendekatan bila duit tu. Tapi kita yang banyak dapat sebenarnya. Dia pun dapat juga, tapi kita yang banyak. Cerita pula tentang anak yang soleh mendoakan. Kita pun tak komen. Walaupun saya ada anak 7, saya tak boleh nak jamin anak tu besok doakan kita ke tidak. Kalau ada lepas ni cucu-cucu pun belum tentu cucu-cucu tu esok akan doakan kita pula kan. Kita pun sebagai cucu jarang nak doa atuk secara direct. Anak kepada bapa mungkinlah. Saya terfikir bila sebut ilmu yang bermanfaat, saya kata tak adalah ilmu yang bermanfaat selain daripada ilmu Al-Quran ni. Sebab saya tahu, saya belajar daripada ayah saya ajar anak saya, begitu juga adik-beradik saya yang lain, alhamdulillah. Adik-beradik saya semuanya kata-kata semua mengajar anak sendiri, tak mengajar. Khususnya yang basic-basic. Saya rasa sampai masanya, alhamdulillah dalam tempoh PKP ni itu adalah buat kelas. Saya nak supaya bukan dia belajar, dia mahir saja untuk diri dia. Saya nak ajar basic supaya dia boleh mengajar. Tak kira lah kalau dia dah ada cucu, biarlah cucu tu mengaji dengan dia. Itulah yang mengalir yang kita tak tahu besok. Ilmu yuntanfa'u bih. Ilmu yang bermanfaat, tuan-tuan. Tuan-tuan nak tak dapat ilmu yang bermanfaat ni berterusan. Jangan nak tunggu pencen, tuan-tuan. Masa sekarang lah, cari masa ruang. Belajar mahirkan Quran yang asal-asal. Agak tinggi sikit tu carilah ustaz lain lah pula. Tak kira kita ni siapa pun, bukan nak kira tunggu ustaz. Hari ni saya cukup sedih, saya galat juga, saya kata. Ustaz mengadu kat kita, Syekh dia kata, Ana ni tak boleh lah ajar anak sendiri, dia kata. Saya pun pelik tanya, nak condemn dekat dia, tu kan marah lah pula dia kan. Tapi kenapa tak boleh? Apakah tak ada? Memang skill mengajar tu, kena ada lah kan. Tapi takkan asas abad. Takkan tak boleh nak mempelbagaikan teknik pengajaran. Ayah habis je Iqra' 1 ni, ayah belanja. Takkan belanja handphone lah pula, belanja yang bermanfaat. Contohlah, bagi reward. Sebab saya buat tu, sebab saya dah mengalami anak saya yang sekarang sulung 14 tahun kan. Yang umur 7 tahun, dia dah boleh baca Quran. Boleh baca Quran.
Adalah teknik kita pujuk dia apa semua. Walaupun santai-santai tuan-tuan. Petang-petang setengah jam, 20 minit. Tapi bukan nak banyak pun. Jadi supaya dia cenderung, minat daripada Quran loh. Dia boleh minat dengan gadget. Macam mana kita nak usahakan supaya dia minat dengan Quran? Kita sendiri pun minat dengan apps-apps yang ada, yang gadget-gadget dalam ni. Macam mana kita nak minat kepada Al-Quran? Tentunya ada usaha sesuatu yang kita kena buat. Baik. So bila cerita tentang semai Al-Quran dalam diri, dia akan membantu kehidupan manusia itu lebih cerah di dunia, secerah-cerahnya di kubur, dan setangatlah terang di akhirat. Syurga tak cerita dah Quran, tuan-tuan. Tak ada cerita dah. Saya tak jumpa lagi nikmat-nikmat dalam syurga tu orang duduk baca Quran. Tak ada dah. Semua cerita nikmat-nikmat yang lain-lain dalam syurga tu. Nak ni je. Di dunia ni ya kesempatan yang ada untuk kita mendampingi Al-Quran. Mati dah tak ada dah. Nak tunggu orang baca kita belum tentu. So bila sebut tentang nak semai ni, kita kena sentiasa ambil peluang muhasabah. Jadi orang yang cubalah berguru. Tak lama tuan-tuan. Saya ada anak murid saya, basic. Bunyi dia tunggal langkah. Ba dengan nun pun bertukar. Titik dia. Bila saya kaji balik Iqra' kan. Kadang-kadang Iqra' ni saya tak guna sangat. Saya campur-campur je. Iqra', Muqaddam apa semua. Sebab Iqra' ni dia bunyi kan. Aba. Bila budak tanya ni huruf apa? Huruf A. Bukan huruf ba, A. Huruf alif kan. Saya tengok Iqra' satu persatu. Patutlah ada satu. Tak silap Iqra' 2 ke Iqra' 3. Ada dekat bawah sekali. Ada apa? Pengajaran na. Saya fikir padanlah. Dia letak na. Saya buat irama lah pula kalau ustaz tu ada. Sebab ada orang yang bertukar huruf na dengan ba lagi. Budak tu bukan budak umur 6 tahun, 7 tahun tuan. Budak umur 40 tahun. Kan? Tapi dengan kesungguhannya, tak perlu lama. Dia duduk setengah jam ataupun 45 minit. Seminggu 2 kali tu kan, 4 bulan dia boleh baca Quran. Boleh baca Quran lah. Dalam Iqra' ni ada penekanan tajwid juga. Iqra' 5, Iqra' 6 dah tekan lah. Dengan syarat guru tu betul-betul kemahiran lah. Dengan pelbagai teknik. Quran ni dia kena teknik, insya-Allah boleh dapat. Tapi nak cakap bukan lama, sekejap je. Itu sebabnya saya tengok bila Iqra' tu disusun 6, saya rasa walaupun ada muka surat 30, ada 32, ada 35, saya merasakan bahawa 6 bulan orang boleh kuasai Al-Quran. 6 bulan tuan-tuan, hari ni umur kita berapa banyak dah kan? Itu kalau nak ambil, sebab takkanlah baca aba-aba tu ya, balik-balik aba-aba dah, habis dah balik dah baca aba-aba. Itu 2 minit selesai lah tuan-tuan. Takkan kita nak mengaji 2 minit, setidak-tidaknya 15 minit kan? Dapat 5 muka. Kan? Jangan pula belajar tu melepaskan batuk di tangga asal boleh bunyi jalan. Tak, kena tekankan sifat dan makhrajnya juga. Baru mudah lagi. Kan? Memang ada saya seorang tu, ya Allah kata, kita pun berdoa lah. Kalau guru yang sensitif ni, dia doakan anak murid dia juga supaya mudahkan. Alhamdulillah, Allah mudahkan dia. Dia boleh baca Quran dengan baik. Ramadan ni dia boleh baca Quran dah. Seronok dia. Saya ustaz dah boleh baca walaupun dia kata nak kejar khatam. Jangan kejar khatam tu, baca pelan-pelan. Tengok dulu, masih lagi belajar pelan-pelan, dia tak laju lah. Tapi pelan-pelan. Kadang-kadang dia keliru dia tanya. Kadang dia refer kat kita. Hantar suara kan, ustaz ni baca macam mana? Sebutan masih lagi bertukar-tukar lah. Kadang-kadang huruf kha jadi ha jadi kha. Tapi dia berusaha. Dapat tuan-tuan. Usaha jawapan. Kalau tak usaha sampai bila-bila, tak adalah. Begitulah kita dulu, kini dan selamanya. Tak tahulah tema mana, kan motor mana tu. Ambil peluang Al-Quran ni, dia nak diusahakan dan akan tuan-tuan dapat natijah je. Saya ada anak murid JPN. Pencen dia tuan-tuan, bukan dia minta, tapi orang datang ke dia untuk minta mengajar. Setelah mana dia duduk kat masjid. Ustazah, minta mengajar. Saya kat ustazah, saya KP je. KP kat JPN tu kan. KP je. Tapi baca macam sedap je ni kata. Bolehlah saya mengaji adalah. Daripada seorang guru ke seorang guru. Saya maintain Isnin dengan Selasa dulu mengaji. Dekat pejabat. Dia kata belajar. Dia kata. Boleh tak tolong ajar? Tengok. Akhirnya dia duduk mengajar dekat rumah. Orang tak payah datang kat masjid dah. Orang datang cari dia kat rumah. Belajar. Sehingga hari ni dah 3-4 tahun pencen. Subhanallah. Dan masih lagi juga belajar. Kan? Ini. Orang datang cari kita. Tentang bila tahu akan kebolehan. Bukan dia ustazah. Tapi dia orang biasa aja. Tapi percayalah. Kalau dekat kita dengan Allah akan banyak permudah hidup kita. Bahkan mati kita besok pun Allah akan mudahkan. Ada dulu saya suka cerita benda ni kan. Di masjid inilah. Saya 10 tahun dekat masjid ni dulu. Ada seorang. Kalau orang lama dekat sini lah. Kan? Puan Hajah Almarhumah Puan Hajah Rahina. Saya sehingga sekarang saya masih ingat dia. Ingat dia seperti apa. Walaupun tak ada talian persaudaraan tuan-tuan. Tapi saya tahu dia siapa. Dia masuk kat sini tak reti sangat baca Quran tuan. Tak reti. Tapi kami setiap pagi baca Quran setengah jam. Dia salah seorang. Kerja dia mencatat kehadirannya. Kehadirannya. Kan?
Betul dia bacalah juga. Lepas tu rupanya dia dah baca makin okey. Dia apa? Dia belajar dengan Ustaz Ibilal dekat sini belajar Quran. Dia suami isteri belajar. Allah pilih dia. Saya pun tak di kalangan bukan ustazah. N32 dipilih untuk menguruskan jenazah MH. Apa? MH lupa dah apa tu kan. MH apa? Amalan? Yang terempas dia lah. Pergi dia. Sebulan lebih dia sampai raya kat sana. Tapi bertukar ke JAKIM, Allah sekejap ya. Sakit sekejap seminggu, dapat diketahui ada kanser usus, meninggal di bulan Ramadan, tuan-tuan. Sensitif tak sensitif, ustaz-ustaz dekat sini pergi ke sana, bukan dekat tuan, Taiping bulan Ramadan kami pergi. Pergi ramai-ramai, tengok solat jenazah di rumah, tengok jenazah dia, subhanallah. Ini orang yang sentiasa hidup dengan Al-Quran dan itu diperakui sendiri oleh Ustaz Ehsan tu sendiri. Dia cakap masa tu, inilah di antara orang-orang ahlul Quran. Bukan hafal Quran, tapi hidupnya dekat dengan Al-Quran. Allah bagi. Meninggal berRamadan, tuan-tuan. Subhanallah. Kita tak nak ke? Saya pun tak tahu. Tapi saya nak. Macam orang kata nak mati, Ustaz nak mati kat mana? Kalau boleh saya nak mati kat Mekah lah kan. Nakkan mati kat Madinah lah. Tapi tak tahu, Allahu'alam. Kita pergi Madinah bukan boleh tidak tahu. Bukan boleh hari-hari. Kan? Paling tidak pun mati dalam husnul khatimah. Apa husnul khatimah? Kebaikan atau kebaikannya iaitu hidup dengan Al-Quran. Percayalah, inilah kelebihan yang Allah bagi. Soal, bila nak semai, mesti bermula dengan belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Ustaz Bakri kita pun orang yang hafiz di JAKIM. Cari dia untuk belajar Al-Quran. Peluang, tuan-tuan, ramai sebenarnya. Cari guru. Tapi hati-hatilah pilih guru ni. Ada guru-guru, kan minta maaf cakap lah. Ada guru yang mementingkan ni. Al-fulus wal mampus. Sekali belajar, ataupun sebulan belajar 100, 200. Jangan cari guru macam tu. Jangan cari. Quran bukan untuk di perniagaan sekali. Kerana rezeki Allah datang ni bukan rezeki sekadar nak bayar bayaran, tuan-tuan. Rezeki Allah ni macam-macam. Kau beribu duit pun tapi sakit macam-macam tak guna juga. Kan? Pada saya kalau kita tak minta badan, orang nak bagi terkadang orang kita ni sensitif, bagi-bagilah. Tapi pada saya kalau saya baca, saya tak bagi berapa tu pula, tapi paling banyak saya nak beri kepada saya iaitu doa, tuan-tuan dia. Berkat kita tak tahu kebaikan dia, mungkin ada amalan yang khusus. Dia doa kat kita. Doakan saya aja supaya saya boleh terus mengajar Al-Quran. Jangan futur, tuan-tuan. Kadang futur ni terputus, berhenti kerana sebab-sebab tertentu, hal-hal dunia yang kadang-kadang menyebabkan kita terhenti. Macam saya sekarang dah balik bertugas kan. Balik bertugas kat Putrajaya tapi tak duduk dekat masjid. Kita fikir hikmah juga. Dulu seronoknya kerja kat masjid, hari-hari ke masjid sekalipun jauh kan. Naik kenderaan, pahala banyak kata naik motor. Walaupun naik motor pahala banyak kan, sampai tergolek-golek lah kata istilahnya kan. Tak apalah, pergi bekerja masjid, dapat pahala habis. Tapi saya balik kat sini, luar pada masjid, 15 tahun duduk kerja masjid, tiba-tiba masuk kerja dekat JPM, tuan-tuan. Saya kata, rupanya hikmahnya lain. Subhanallah, lain. Ramai lagi kenalan, dan masa saya dengan Al-Quran tu lebih banyak sebenarnya. Banyak. Jaga unit integriti, tuan-tuan, tunggu aduannya kan. Betul tak? Bayangkan, rezeki berkat Al-Quran. Orang yang duduk kat situ, saya masuk bulan 12 hari tu, bulan 12 tak? Dia selesaikan satu kes tu sampai berbulan-bulan. Bertahun-tahun berada. Saya tiba-tiba izin Allah Subhanahu. Saya kata mungkin buka Quran lah. Sebelum saya baca Quran kan. Saya boleh selesaikan kes tu satu bulan je. Semua terperanjat. Macam mana Ustaz buat? Dia kata. Saya pun tak tahu. Rabbi yasir wala tu'asir ya karim. Saya yakin antaranya itu dengan keberkatan Al-Quran. So, jangan tinggal Al-Quran. So, jadikanlah amalan bertadarus atau baca sendiri-sendiri. Kalau kita tak boleh bertadarus, maknanya tak boleh baca sendiri, carilah guru untuk belajar akan Al-Quran ni, tuan-tuan. Jangan pisahkan diri kita dengan Al-Quran. Ya, ambillah pulang. Masa kita banyak sangat-sangat sebenarnya. Kalau saya ada masa, orang kata, Ustaz sibuk tak? Saya tak pernah cakap saya sibuk. Tapi kadang saya kata, sibuk ni saya bimbang. Hadis Nabi kata kan, sebelum ambil masa lapang sebelum sibuk kan. Sebenarnya kita banyak masa lapang, tapi cuma kita tak pandai untuk menguruskan masa. Kalau kita pandai menguruskan masa, insya-Allah apa yang kita nak, apa yang kita hajati akan dapat, khususnya dalam kita proses mencari satu benda yang besar dalam kehidupan kita sebenarnya. Jangan benda kecil Quran yang tak. Anggaplah dia benda besar, kita akan rasa serius bersungguh untuk belajar. InsyaAllah bila kita dah yakin, kita tak duduk lama. Buat tadarus ni lepas tarawih, tuan-tuan. Walaupun grup sampai pukul 11. Tuan-tuan boleh balik, lepas baca 15 minit tu, baliklah. Tapi tidak, kita dah baca, orang tegur kita, kita pun dengar orang baca, pun dah dapat barakah. Kerana Ramadannya, barakahnya kita taklah banyak bersama dengan Al-Quran, salah satu amalannya. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan hati kita, tuan-tuan. Sama-sama kita berdoa agar kita beristiqamah dan panjang umur, diberi kesihatan,
untuk kita dekat terus dengan Al-Quran. Rugilah sangat kalau kita tak dapat ambil kesempatan waktu hidup ni untuk cenderung bersama dengan Al-Quran. InsyaAllah menjadi contoh bermula dengan kita. Generasi-generasi kita, esok anak-anak kita akan tengok kita, dia akan mudah untuk dekat bersama dengan Al-Quran. Tapi kalau kita jauh tuan-tuan, kita suruh anak kita mengaji pun, satu hari dia akan tinggalkan juga Al-Quran. Itu je. Jadi mohon maaf, aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azim bihi ujurana wa hassin bi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن ورفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.